Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini adalah dokumentari berkaitan dengan sejarah perkembangan pendidikan Islam pada zaman sebelum kedatangan penjajah, semasa kedatangan penjajah dan juga selepas kedatangan penjajah. Berikut adalah sejarah perkembangan pendidikan Islam sebelum kedatangan penjajah. Sebenarnya tidak dapat dipastikan secara tepat bila sejarah perkembangan pendidikan Islam pada zaman ini. Perkembangan pendidikan Islam pada zaman ini masih lagi tidak menghadapi persaingan. Pendidikan Islam pada zaman ini dimulakan dengan istana apabila Raja Melayu yang terawal memeluk agama Islam iaitu Sultan Melaka atau namanya Sultan Iskandar Shah. Kegiatan agama dan pendidikan Islam pada ketika ini diusahakan secara bersungguh-sungguh iaitu dengan menjemput ramai alim ulama serta tokoh-tokoh agamawan untuk mengajar tentang agama Islam di istana. Maka kita dapat melihat peranan yang dimainkan oleh kerajaan Melayu Melaka dalam menyebarkan Islam telah menyebabkan Islam berkembang pesat di beberapa buah negeri jajahannya. Antaranya adalah negeri Pahang, Terengganu, Johor dan Kedah. Penghayatan terhadap agama Islam ini telah mendorong pendidikan Islam berkembang dengan begitu cepat. Para pemerintah, pembesar negeri, rakyat jelata yang sama-sama melibatkan diri dalam mengembangkan agama dan ilmu pengetahuan Islam di Melaka pada ketika itu. Antara asas-asas agama pada zaman ini yang diajarkan oleh tokoh-tokoh ulama dan tokoh-tokoh agamawan adalah tentang ilmu fiqh, ilmu fardu ain dan juga mempelajari huruf-huruf Jawi dan huruf-huruf bahasa Arab serta pembacaan Al-Quran. Kerajaan Melaka pada zaman ini terus berkembang dengan pesatnya apabila ia turut menjadi pusat pengajian ilmu fiqh, tauhid, tafsir dan sebagainya. Struktur pengajian pada zaman ini. Pada peringkat permulaan, kelas pengajian Al-Quran diadakan. Maka kelas pengajian Al-Quran pada ketika ini di rumah guru ataupun tokoh-tokoh ulama. Apabila bilangan pelajar-pelajar mulai bertambah, kelas Al-Quran kemudiannya berpindah ke surau dan masjid. Maka pada peringkat yang lebih tinggi, pelajar akan didedahkan dengan ilmu fiqh, tauhid, tasawuf dan sejarah Islam serta ilmu-ilmu pengetahuan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Maka seterusnya apabila ianya berkembang pesat, perkembangan pendidikan Islam pada ketika ini mendapat sambutan yang sangat-sangat mengagumkan. Maka ada di antara tokoh-tokoh agama yang mengasaskan dan membina sendiri pusat-pusat pengajian. Antaranya pusat-pusat pengajian pondok, antaranya yang lain adalah pusat-pusat pengajian madani. Antara tokoh-tokoh yang terpenting dalam memberikan sumbangan kepada sejarah perkembangan pendidikan Islam sebelum kedatangan penjajah ialah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Antara lain adalah Muhammad Yusuf bin Ahmad atau digelar sebagai Tok Kenali. Mereka berdua inilah yang banyak memberikan sumbangan kepada perkembangan pendidikan Islam sebelum kedatangan penjajah.
Kemudian kita pindah pula kepada sejarah pendidikan Islam di tanah Melayu semasa zaman penjajahan. Seperti mana yang kita tahu bahawasanya kejatuhan Melaka adalah pada tahun 1511 Masihi. Pada ketika itu penjajah mula ke tanah Melayu dan menyentuh segala sistem pendidikan. Akibatnya adalah penaklukan mereka ke atas tanah Melayu adalah merupakan suatu jalan dan cara untuk mereka menghalang perkembangan agama Islam itu sendiri dan ilmu pengetahuan Islam, serta untuk menghidupkan fahaman Kristian terhadap penduduk Melayu. Di zaman ini jugalah penjajah memberikan tekanan yang begitu hebat kepada pendidikan Islam. Strukturnya dicampur, maka wujudlah perpisahan di antara pengajian Al-Quran dan sekolah Melayu. Walaupun penjajah dapat menubuhkan sekolah Melayu dan mengasingkan sekolah Al-Quran di sebelah petang, namun masyarakat Melayu tetap mengekalkan asas pendidikan Islam yang menjadi warisan agama pada ketika itu. Mereka berjaya mempertahankan institusi tradisional Melayu yang menjadi warisan sejak turun-temurun. Sistem pendidikan Islam masih menjadi tumpuan pada pelajar. Ada ibu bapa yang sanggup mempertingkatkan lagi tahap pengajian anak mereka ke peringkat yang lebih tinggi dengan menghantar ke luar negeri, sebagai contoh ke Mekah, ke Mesir dan sebagainya. Akibat daripada campur tangan penjajah Inggeris pada ketika itu dalam sistem pendidikan Islam yang sudah distrukturkan sebelum kedatangan mereka, maka wujudlah sekolah-sekolah vernacular, antaranya sekolah Melayu, sekolah Inggeris dan sebagainya. Ini menyebabkan orang-orang Melayu dan anak-anak Melayu menjadi seolah-olah terpisah dengan pengajian agama. Seperti mana yang dibicarakan tadi, mereka mula mengasingkan pengajian agama dan pengajian khusus yang lain. Kesimpulan yang boleh kita dapati daripada peristiwa dan cabaran sewaktu zaman ini adalah kesedaran orang-orang Melayu dan kesedaran tokoh ugamawan itu, dan mereka ini sentiasa bertungkus lumus untuk memastikan pendidikan agama Islam tersebar luas. Kita boleh lihat bahawasanya ada di antara ibu bapa yang mengambil inisiatif sendiri untuk menghantar anak mereka melanjutkan pengajaran agamanya di Mesir, di Mekah dan sebagainya. Inilah antara sikap yang terpuji ditunjukkan oleh orang-orang Melayu dan agama-agamawan yang pada ketika itu apabila pendidikan Islam mereka khususnya dicabar oleh penjajah, mereka ini memberikan satu gambaran yang jelas kepada kita bahawa kecintaan terhadap agama, kecintaan terhadap sistem pendidikan Islam pada ketika itu. Berikutnya pula adalah sejarah perkembangan pendidikan Islam selepas daripada penjajahan Barat. Dalam perbincangan sejarah pendidikan Islam selepas daripada penjajahan Barat, kita boleh kategorikan kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah subjek pengetahuan agama Islam dalam kurikulum sekolah kebangsaan, sekolah kerajaan. Yang kedua adalah pengurusan mata pelajaran pengetahuan Islam. Yang ketiga adalah guru pendidikan Islam itu sendiri. Yang keempat adalah institusi pendidikan Islam. Pada perbincangan yang pertama berkenaan dengan subjek pengetahuan agama Islam dalam kurikulum sekolah kerajaan,
ianya dilihat lebih sistematik. Di peringkat awalnya, kerajaan menawarkan kurikulum bersepadu sekolah rendah dan sekolah menengah. Di dalam kurikulum bersepadu sekolah rendah, pendidikan Islam, kerajaan menawarkan subjek-subjek yang khas, iaitu yang pertama, asuhan tilawah Al-Quran, ulum syariah, asas akhlak Islamiah dan pelajaran jauh. Namun, selepas beberapa tahun kurikulum ini dijalankan, kerajaan menawarkan pula kurikulum standard sekolah rendah dan sekolah menengah. Ianya diperkenalkan kerana mengikut keadaan semasa, dan subjek-subjek yang ditawarkan khasnya pendidikan Islam dilihat lebih istimewa berbanding kurikulum yang sebelum ini. Pada sudut perbincangan yang kedua berkenaan dengan pengurusan mata pelajaran pendidikan Islam, sukatan mata pelajaran pendidikan Islam khasnya selepas daripada penjajahan berlaku, ianya dilihat lebih sistematik dan teratur. Hal yang demikian kita boleh lihat bagaimana kerajaan menguruskan sukatan mata pelajaran tahun demi tahun. Pada awalnya, kerajaan menawarkan kurikulum bersepadu sekolah rendah dan menengah. Apabila sudah berlangsung kurikulum tersebut tahun demi tahun, maka kerajaan menyelaraskan pula dan menawarkan kurikulum standard sekolah rendah dan kurikulum standard sekolah menengah. Maka sebagai akhirnya, dalam sudut perbincangan yang kedua ini, kita boleh lihat sukatan mata pelajaran pendidikan Islam itu adalah berkembang dari semasa ke semasa dan dari tahun ke tahun. Pada sudut perbincangan yang ketiga pula berkenaan dengan guru-guru pendidikan Islam, sebelum daripada penjajahan itu berlaku, guru-guru pendidikan Islam tidak diberikan latihan. Akan tetapi, selepas daripada penjajahan, kerajaan mula menawarkan dan memberikan latihan perguruan kepada guru-guru yang mengajar pendidikan Islam. Ini adalah bertujuan untuk penyediaan kepada guru-guru apabila mereka berhadapan dan mengajar anak-anak murid mereka. Seterusnya, pada sudut perbincangan yang keempat berkaitan dengan institusi pendidikan Islam. Institusi pendidikan Islam selepas daripada penjajahan itu berlalu semakin bercambah dan bertambah. Pada peringkat sekolah, ada diwujudkan sekolah menengah agama dan sekolah menengah agama rakyat. Dan ada juga sekolah menengah agama yang milik kerajaan dan ada juga sekolah menengah agama yang milik kerajaan negeri. Itulah sedikit sebanyak sejarah pendidikan Islam bagaimana sebelum penjajahan itu berlaku, semasa penjajahan berlaku dan selepas penjajahan itu berlaku. Sekian, terima kasih.